Assalamualaikum, salam makmur Johor dan salam bahagia kepada para penonton yang sedang menyaksikan Saujana Talk 2021 untuk orang muda Johor khasnya yang dianjurkan oleh pihak IDO, Institut Dato' On. Dan apapun hari ini kami sangat mengalu-alukan kehadiran panel undangan kita yang sangat hebat dari badan ataupun kerajaan negeri Johor yang akan turut serta bagi menceritakan, berkongsi pendapat pandangan beliau tentang peranan badan kerajaan yang ada di negeri Johor khasnya bagi orang muda Johor. Baik, bersama dengan saya moderator DJ Zarin, dan saya tidak keseorangan, iaitu saya bersama dengan Puan Nurul Hayat binti Haji Abdul Jalal, iaitu pengurus Jabatan Program dan Pembangunan Usahawan. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, dan rasanya ramai juga tak sabar untuk menyaksikan apakah peranan agensi ini kepada golongan belia khasnya. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Kini genap setahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Namun, alhamdulillah, berkat doa dan usaha kita semua, negara dan negeri Johor telah dapat mengurangkan penularan virus maut ini, terutama sekali selepas program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilaksanakan sejak awal bulan ini. Walau bagaimanapun, saya akui pandemik COVID-19 ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kita semua. Antara yang amat dirasai adalah kesan terhadap ekonomi negara dan negeri Johor. Natijahnya, kadar pengangguran yang semakin meningkat dan kuasa beli rakyat merosot, sekaligus menjejaskan ekonomi secara keseluruhannya. Bagi mendepani cabaran tersebut, kerajaan negeri Johor sentiasa mencari ikhtiar dan melaksanakan pelbagai inisiatif secara berterusan. Belanjawan Johor 2021 yang saya bentang pada akhir tahun lalu memberi fokus khas untuk membantu rakyat Johor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19. Terdapat 12 agenda dalam belanjawan tersebut yang berteraskan 3 objektif utama. Yang pertama, menjamin ketahanan ekonomi dan kelangsungan perniagaan. Kedua, memperkasa kebajikan rakyat dan daya tahan gulungan sasar. Dan yang ketiga, untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Johor. Menerusi program Saujana Talk, orang muda Johor ini sebanyak 217 juta telah diperuntukkan untuk golongan belia dalam bentuk bantuan keuangan, geran, pinjaman dan latihan upskilling, reskilling. Semua bantuan dan inisiatif ini diberikan oleh pelbagai agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan yang bakal memberi manfaat kepada seramai 63,000 anak muda Johor. Jadi bagi memastikan inisiatif ini dapat memberikan manfaat secara meluas kepada golongan belia Johor, sebanyak 20 agensi kerajaan akan berkongsi maklumat yang boleh dijadikan rujukan oleh mereka dalam mendapatkan informasi yang tepat termasuk kaedah membuat permohonan. Justru saya berharap program Saujana Talk Orang Muda Johor, anjuran Institut Dato' On ini dapat mengembalikan semangat anak-anak muda Johor untuk terus menimba ilmu, mengejar cita-cita dan menjana pendapatan dalam kita merancangkan semula sektor ekonomi negeri Johor. Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia amanat daripada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Yasni Mohamad, iaitu Menteri Besar Johor. Dan kita bersama pula untuk VT Yang Berhormat Datuk Muhammad Izzah bin Ahmad selaku Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia. Saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi tahniah kepada Institut Dato' On atas penganjuran Sarjana Talk Orang Muda Johor pada kali ini. Ia merupakan satu langkah proaktif bagi tujuan hebahan serta perkongsian maklumat berkaitan inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh jabatan dan juga agensi kerajaan negeri maupun persekutuan yang amat dinanti-nantikan oleh golongan anak-anak muda Johor pada masa ini. Negeri Johor sentiasa prihatin dan amat menitik beratkan soal pembangunan sosioekonomi negeri ini dan ianya termasuklah ekonomi anak muda. Tidak dapat dinafikan pandemik COVID-19 yang melanda sentero dunia telah memberi kesan buruk dan memerencatkan berbagai sektor ekonomi mahupun peluang pekerjaan. Justru itu, kerajaan mengambil pelbagai tindakan proaktif serta langkah-langkah proaktif bagi memastikan kelangsungan sektor ekonomi agar tidak lumpuh. Pelbagai inisiatif yang dilaksanakan bagi tujuan tersebut antaranya kelas-kelas penjanamaan atas talian, geran bantuan perniagaan, penyediaan platform e-market dan pelbagai lagi khusus-khusus jangkaan pendek yang ditawarkan dan disediakan. Segala usaha ini bagi menggalakkan lagi pembabituan serta membantu anak-anak muda termasuk para graduan yang ingin berkecimpung ke dalam dunia perniagaan. Pandemik COVID-19 telah memaksa kita untuk berevolusi bagi menyesuaikan diri dalam menjalani aktiviti seharian dan juga perniagaan. Anjakan paradigma di kalangan para usahawan amat diperlukan bagi usaha transformasi digital di mana kaedah konvensional pengurusan perniagaan perlu ditukar kepada kaedah atau transaksi digital untuk terus berdaya saing dan berdaya maju. Untuk tahun 2021, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM15.05 bagi menjayakan agenda anak Johor yang dijangka akan memanfaatkan lebih 5,200 anak muda di negeri ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mempelawa dan menyeru kepada seluruh rakyat, terutamanya anak muda di negeri Johor yang tercinta, agar dapat memberikan perhatian dan peka terhadap informasi berkaitan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan dengan mengikuti siaran program-program di platform Facebook dan juga YouTube Institut Dato' On. Semoga anda semua memperoleh kejayaan. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi baru kita saksikan VT daripada Yang Berhormat Datuk Muhammad Izzah bin Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia. Baiklah, kita bersama dengan Puan Nurul Hayat selaku Pengurus Jabatan Program dan Pembangunan Usahawan. Ramai juga yang tertanya, apakah itu PUJB? Apa peranan agensi daripada badan Puan sendiri? Mungkin Puan ada sedikit perkongsian dengan mereka sedang menyaksikan Sarjana Talk pada hari ini. Silakan Puan. Terima kasih DJ Zarin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak IDO atas jemputan yang diberikan kepada PUJB. Jadi PUJB ini Perbadanan Usahawan Johor merupakan anak syarikat kumpulan permodalan Darul Takzim
yang juga kami ni dilantik sebagai penyedia latihan dan program keusahawanan bagi negeri Johor. Jadi memang PUJB diberi mandat lah untuk memperkasakan serta meningkatkan keupayaan perusahaan kecil dan sederhana bagi usahawan di negeri Johor. Jadi saya share sedikit fungsi PUJB ni. Kami berperanan sebagai sekretariat kepada Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor yang dianggotai oleh 53 agensi keusahawanan. Jadi kami sebagai pusat rujukan atau one-stop center untuk usahawan merujuk sekiranya ada permasalahan ataupun pertanyaan yang nak tanya berkaitan dengan keusahawanan. Kami juga di PUJB bertindak sebagai koordinator kepada semua program keusahawanan di dalam negeri Johor. So secara tak langsung kami untuk melahirkan usahawan-usahawan Johor lebih dinamik, cemerlang, selaras dengan kemajuan negara serta membentuk komuniti usahawan yang lebih kreatif, inovatif dan produktif dalam semua sektor keusahawanan. Jadi kepada golongan belia, anda kena ikuti Sarjana Talk 2021 ini yang dianjurkan oleh pihak IDO ataupun Institut Dato' On untuk mengetahui apakah peranan agensi daripada PUJB sendiri untuk membantu usahawan yang berada di negeri Johor khasnya. Okey, kalau kita lihat PUJB merupakan nadi penggerak untuk membangun usahawan Bumi Putrasnya kepada golongan belia yang profesional dan juga beretika tinggi, yang mana penlibatan dan juga sumbangan mereka ni amat pentinglah di negeri Johor khasnya. Dan difahamkan baru-baru ini pihak kerajaan negeri Johor telah pun memperuntukkan sebanyak 8 juta ringgit kepada pihak PUJB dan difahamkan penerima manfaat ni lebih kurang 3,000 usahawan. Mungkin Puan ada sikit komen tentang peruntukan ini kepada penerimanya dan sebagainya. Okey, memang alhamdulillah pihak kami telah menerima sejumlah peruntukan sebanyak 8 juta ringgit. Jadi peruntukan tu kita telah olah secara menyeluruh semua program mengikut kitaran PKS. Sebagaimana yang kita maklum, PKS ni terdiri daripada mikro, kecil dan juga sederhana. Jadi bagi peruntukan sejumlah 8 juta ringgit ni, kita bahagikan kepada beberapa program yang meliputi untuk usahawan mikro. Okey, mikro tu maksudnya usahawan yang telah menjalankan perniagaan dengan nilai jualan 300,000 setahun. Dengan sekurang-kurangnya 5 orang pekerja. So untuk mikro ni kita telah peruntukkan lebih kurang dalam 14 program yang dapat diberi manfaat kepada usahawan mikro. Begitu juga dengan selepas mikro kita ada kecil dan juga sederhana. So semua peruntukan meliputi kitaran mikro, kecil dan juga sederhana. Jadi saya suka untuk share program yang orang kata program yang paling disebut-sebut oleh program keusahawanan disebut di kerajaan negeri adalah Geran Orang Lokal. Geran Orang Lokal 3.0. Kenapa 3.0? Because kita dah masuk tahun ketiga laksanakan Geran Orang Lokal dan alhamdulillah kerajaan negeri berbesar hati meningkatkan jumlah peruntukan daripada 1 juta. Sekarang kita dah terima 3 juta. Namun yang demikian DJ Zarif, bagi Geran Orang Lokal ni kita dah selesai buat proses saringan. Sekarang kita dalam proses temuduga usahawan yang berjaya ke fasa seterusnya. Untuk makluman, Geran Orang Lokal ni adalah memberi bantuan dalam bentuk mesin atau peralatan sehingga RM10,000. Dan kita telah buka permohonan Geran Orang Lokal ni pada awal Februari yang lepas. Kita ada tarikh tutup lah selama 2 minggu. Dan pihak kami telah terima lebih daripada 2,000 permohonan yang masuk lah. So insyaAllah kita mudah-mudahan doakan sama-sama moga-moga tahun depan akan ada lagi peruntukan, because ini antara geran yang memang sentiasa ditunggu-tunggu oleh usahawan, because kita bagi dalam bentuk grant. So other than that, selain daripada geran orang lokal, kita juga turut melaksanakan program Johor E-Marketplace
Johor E-Marketplace 2.0, dan program ini merupakan program kesinambungan juga daripada program terdahulu. Bagi program ni kami memberi manfaat kepada semua, untuk rakyat dapat manfaat menggunakan voucher daripada satu jenama yang besar untuk membeli barang di dalam satu digital marketplace. Kalau yang lepas kita berkooperasi dengan pihak Shopee. So dalam tahun ni insya-Allah dalam pertengahan April ni Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor akan melancarkanlah kempen bagi program Johor E-Marketplace 2.0. Baiklah, kalau tadi kita dah dengarkan untuk bantuan ataupun geran yang ditawarkan kepada belia negeri Johor Hasnia untuk geran orang lokal 3.0 dan Johor E-Marketplace 2.0. Mungkin ada bentuk bantuan ataupun geran lain yang ditawarkan oleh pihak PUJB kepada belia negeri Johor Hasnia. Okey, selain daripada itu, kami juga mempunyai skim peningkatan kapasiti atau Johor Entrepreneur Enhancement Program, JEP. Okey, program ni sebenarnya adalah geran padanan. Geran padanan up to 50k dalam bentuk mesin atau peralatan. Dan selain daripada JEP, kami juga telah melancarkan program pembangunan ekonomi setempat. Okey, program pembangunan ekonomi setempat ni merupakan program kita buka kepada mana-mana pertubuhan, komuniti, koperasi yang telah berdaftar untuk memohon dari segi menaik taraf struktur, mesin dan peralatan serta latihan. So namun yang demikian untuk program pembangunan ekonomi setempat ni kita dah tutup, tarikh tutup. So sekarang tengah proses untuk temu duga juga. Mungkin kata-kata akhir Puan Sri daripada pihak PUJB selaku pengurus Jabatan Program dan Pembangunan Usahawan, mungkin berkongsi IG, Facebook, website untuk mengajar orang belia ataupun orang muda Johor Hasnia untuk kata orang mencari menjadi dengan apa yang diberikan oleh pihak PUJB sendiri, mereka boleh memohon bantuan dan sebagainya. Okey, terima kasih DJ Zarif. Sekejap je masa kita kan. Okey. So kepada belia di luar sana, mana-mana yang berminat, yang baru nak menceburkan diri menjadi usahawan atau sedang orang kata dalam proses menjadi usahawan, jangan malu-malu atau segan, hubungi kami sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau mungkin tak tahu nak refer mana, boleh rujuk pada PUJB. Because itulah salah satu peranan kami sebagai pemudah cara untuk usahawan negeri Johor. Sebab kalau kadang-kadang usahawan ni dia tak tahu nak tanya kat mana, so kalau insya-Allah kami maklum berkaitan dengan semua program atau mana-mana bantuan atau pembiayaan, so insya-Allah boleh rujuk kami. Kami cuba bantu sebaik mungkin. Okey, itu dia penjelasan yang cukup details daripada Puan Nurul Hayat binti Abdul Jalal selaku pengurus Jabatan Program dan Pembangunan Usahawan bersama kita Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor. Apapun semoga objektif daripada pihak PUJB sendiri dapat menyalurkan budaya keusahawanan di kalangan usahawan Bumiputera, golongan belia dan juga melengkapkan mereka dekat luar sana dengan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang cukup berharga bersama dengan agensi ataupun jabatan yang diwakili oleh pihak PUJB sendiri. Apa-apa terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Hayat binti Haji Abdul Jalal dan kita lihat untuk jawatan Puan adalah pengurus Jabatan Program dan Pembangunan Usahawan. Okey, jangan lupa kita akan saksikan lagi bersama dengan panel yang seterusnya. Sebab itu kepada para penonton, jangan lupa untuk anda follow dan like IG, Facebook, Twitter @Institut Dato' On untuk mengetahui apakah lagi peranan ataupun yang diberikan kepada usahawan ataupun orang muda Johor dalam Sarjana Talk 2021.
Baiklah, kita kembali bersaran untuk yang seterusnya. Dan pada hari ini, pihak kami juga cukup berbesar hatilah dengan kehadiran tetamu hormat kita, panel undangan kita yang didatangkan khas dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Johor. Okey, selamat datang kepada pengarah yang berbahagia Tuan Haji Fadilah bin Salim. Terima kasih. Okey, mewakili daripada agensi ataupun jabatan SKM. Ya, SKM. Okey, jadi banyak penerangan yang kita akan kongsikan bersama dengan orang muda Johor yang ada di negeri Johor khasnya. Okey, pastinya Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM ni adalah satu entiti yang telah pun diperbadankan pada 1 Januari 2008. Jadi mungkin penerangan lebih lanjut lagi daripada Tuan Haji Fadilah berkenaan dengan SKM ini, dan mungkin ramai juga yang tertunggu apakah peranan daripada pihak SKM ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih pada DJ Zarin atas jemputan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Institut Dato' On, IDO yang telah memberi peluang kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau SKM untuk memperkenalkan produk atau insentif yang ditawarkan kepada pembangunan komuniti Johor, khususnya fokus pada hari ini adalah kepada golongan belia. Sebagaimana yang Zarin nyatakan tadi, SKM atau Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah pun ditubuhkan pada Januari 2008. Betul. Tetapi sebelum itu kita dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi. Telah pun sedia ada semenjak tahun 1922. Dah lama, dah 100 tahun, hampir 100 tahun. Tahun hadapan kita akan merayakan ulang tahun ke-100 penubuhan koperasi di Malaysia. Dan untuk makluman, SKM merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau MEDEC lah, Minister of Entrepreneur Development and Cooperative. Dan saya rasa saya ingin berkongsi sedikit tentang data koperasi di negeri Johor ini. Sehingga 30 Jun 2020 terdapat 1,447 buah koperasi berdaftar di negeri Johor dengan keanggotaan seramai 415,000 orang anggota. Kalau di negeri Johor ni ada 3 juta penduduk, maksudnya masih banyak lagi yang belum menjadi anggota koperasi, dan kita alu-alukanlah untuk semua warga Johor untuk menjadi anggota mana-mana koperasi ataupun menubuhkan koperasi baru. Daripada 415,000 orang anggota ini, share yang dipegang, jumlah share yang dipegang adalah sebanyak 287 juta. Satu angka yang besar sebenarnya. Dan share ini telah pun diolah menjadikan keuntungan dan kemudian ditransform menjadi aset terkumpul sehingga 30 Jun 2020 sebanyak 1.3 bilion. Satu angka yang saya rasa agak besarlah, agak membanggakan. Cumanya saudara-saudari, dari sudut koperasi belia di Johor ni masih lagi agak kurang. Daripada jumlah tersebut tak banyaklah, tidak sampai 20 pun koperasi yang dikategorikan sebagai koperasi belia, yang mana keanggotaannya majoriti adalah daripada golongan belia yang berumur daripada umur 15 hingga 40 tahun, tidak banyak, lebih kurang dalam kurang 20, dengan keanggotaan pun tidak sampai 100,000 orang, 1,000 orang, dan walaupun aset yang telah terkumpul hampir mencecah kepada 1 juta lah, setengah juta, RM588,000 sehingga ke 30 Jun 2020. Itu satu angka yang cukup besar daripada pihak SKM. Okey, ramai juga di antara orang muda Johor, golongan belia yang ada di negeri Johor telah pun ternanti-nanti daripada agensi ataupun badan kata orang daripada pihak SKM, yang mana baru-baru ini kerajaan telah pun memperuntukkan sejumlah peruntukan yang akan disalurkan kepada pihak SKM. Jadi mungkin ada bentuk bantuan ataupun geran yang ditawarkan kepada belia yang ada di negeri Johor khasnya, Tuan Haji. Okey, saudara-saudari semua, sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan kepada pembangunan koperasi, memang tugas SKM yang pertama tadi mendaftarkan koperasi, membangunkan koperasi dan juga mengawal selia koperasi mengikut perundangan-perundangan yang dikuatkuasakan. Jadi untuk dari segi tugas pembangunan, selain daripada khidmat nasihat dan pelbagai program-program mempromosikan koperasi, saya di sini pada hari ini ingin memfokuskan kepada 2 bentuk insentif kewangan yang ditawarkan kepada semua jenis koperasi, termasuklah koperasi belia. Nah, yang pertamanya insentif berbentuk grant, iaitu bantuan pembangunan koperasi bentuk grant yang tidak perlu dibayar semula oleh koperasi. Dan yang kedua adalah insentif berbentuk pembiayaan mudah atau soft loan yang perlu dibayar baliklah oleh koperasi. Okey, yang pertama, saya pergi yang pertama.
Yang pertama adalah grant bantuan. Grant bantuan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan aktiviti sedia ada dan juga aktiviti baru. Kita pecahkan kepada 3, iaitu yang pertama startup, lebih kurang dalam baru nak memulakan aktiviti perniagaan tersebut, walaupun telah memulakan tapi nak membesarkan. Kemudian kita ada scale up dalam kapasiti yang agak lebih besar lagi, dan yang ketiga adalah advance juga untuk satu kategori bantuan yang diberi kepada aktiviti-aktiviti untuk membesarkan aktiviti tersebut. Jumlah bantuan yang boleh kita berikan kepada semua jenis koperasi, termasuklah koperasi belia, adalah sehingga RM300,000. Banyak sebenarnya jenis koperasi yang telah mendapat bantuan ini. RM300,000 diperuntukkan untuk setiap peruntukan maksimum lah kepada setiap koperasi. Itu adalah grant bantuan. Yang kedua, kita ada pembiayaan mudah, soft loan. Soft loan ini adalah pinjaman kepada koperasi pada kadar keuntungan yang sangat-sangat kompetitif. Kalau saya ceritakan memang sangat-sangat kompetitif lah. Tapi ini pun dipecahkan kepada 2, iaitu yang pertama bercaga dan yang kedua tidak bercaga. Yang bercaga, tuan-tuan, yang bercaga maksimum sehingga RM50,000 tanpa cagaran dengan grace period ataupun tempoh bertenang untuk bayar balik sehingga 3 bulan. Tetapi untuk special education ini, ini specialnya untuk sewaktu kita dilanda dengan pandemik COVID ini, kita berdapati pun ramai usahawan yang terjejas, termasuklah koperasi. Kita memberi special education untuk pinjaman tanpa cagaran maksimum sebanyak RM100,000 tanpa cagaran, tidak perlu apa-apa cagaran pun. Janji berdaftar dengan SKM dan telah pun ada aktiviti untuk kita bantu, aktiviti tersebut berjalan dengan lancar. RM100,000 tanpa cagaran, dan grace periodnya pun kita panjangkan kepada 6 bulan. Untuk pinjaman tanpa cagaran ini, tempoh bayaran balik adalah maksimum 60 bulan atau 5 tahun dengan kenaan kadar keuntungan. Kita memberi pembiayaan secara Islamik, kenaan kadar keuntungan 1 hingga 2% sajalah atas kadar baki berkurangan. Bank akan tetap kadar tetap, tapi ini kita bagi baki berkurangan. Kalau 2% mungkin lebih kurang 1.5 something lah. Itu untuk pembiayaan mudah tanpa cagaran. Sekarang kita pergi yang kedua pula. Yang kedua adalah pinjaman mudah bercaga, maksimum sehingga RM10 juta. Semua koperasi, termasuklah koperasi belia, layak untuk memohon pembiayaan ini dengan bercagakan aset mereka sendiri. Ataupun contohlah koperasi belia di satu tempat itu, dia menginginkan satu premis, dia tak ada premis, nak beli satu shop lot sekarang pun harga dah mahal, 1 juta lebih. Nak beli secara individu pun susah. Jadi dengan ada koperasi ini, mereka boleh membeli shop lot itu, rumah kedai itu dengan cagaran rumah kedai itu sendiri. Sehingga RM10 juta kita beri kepada setiap koperasi yang layak untuk mendapatkan pinjaman bercaga dengan bercagakan aset yang dibeli itu. Contohnya lah, ataupun membeli kebun kelapa sawit dan sebagainya, ataupun modal pusingan yang lain-lain. So RM10 juta ini dengan maksimum pembiayaan untuk dibayar balik selama 25 tahun dan kenaan kadar keuntungan pun sangat rendah, 1 hingga 6% atas baki berkurangan. Itu memang antara 2 insentif keuangan utama yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada koperasi untuk direbut. Sayang, sebab benda ni tidak ada di luar. Bank tidak akan beri pada kadar yang ini. So kita beri dengan satu harapan supaya kemudahan kewangan ini dapat digunakan oleh komuniti, khususnya komuniti belia di negeri Johor untuk membangunkan komuniti setempat, khususnya komuniti belia. Okey, jadi itu dia 2 jenis insentif kewangan utama yang mana SKM sediakan kepada golongan belia. Ramai juga tertanya kan, mungkin ada yang kata layak ke kalau umur 41 tahun, 42 tahun kan. Yang saya tahu adalah tarifan umur belia yang layak adalah sebagaimana ditafsirkan di bawah Akta Pembangunan Belia dan Pertubuhan Belia, iaitu 15 hingga 40 tahun kan. Okey, jadi Tuan Haji, siapakah yang layak memohon bantuan dan juga grant yang disediakan oleh pihak SKM sendiri? Okey, bantuan ini sebab kami namanya pun Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Jadi bantuan ataupun geran ataupun pinjaman ini hanya disalurkan kepada koperasi-koperasi berdaftar. Maksudnya belia-belia sama ada telah pun sedia ada koperasi ataupun masih ataupun ingin menubuhkan koperasi baru, layak untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman ini, yang mana akta permohonan belia dan pertubuhan belia adalah terpakai. Terpakai maksudnya 15 hingga 40 tahun itu adalah terpakai. Kita memang mengikut akta sedia ada untuk semua koperasi termasuk koperasi belia untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman ini. Okey, menariknya kalau kita lihat daripada insentif yang diberikan oleh pihak SKM ni, mungkin ada yang ramai juga tertanya golongan belia kita, orang muda Johor yang ada di negeri Johor khasnya kan, bagaimana Tuan Haji cara untuk memohon bantuan ataupun grant yang diberikan oleh pihak SKM sendiri? Sekarang ni zaman digital. Zaman digital ni kita pun dalam tempoh pandemik yang belum selesai lagi. Betul. Jadi saya alur-alurkanlah untuk golongan-golongan belia sama ada melalui koperasi belia ataupun koperasi komuniti ataupun koperasi keluarga, tidak kisah, sebab dalam tu mesti ada saya percaya ada belia. Layari laman web kami www.skm.gov.my. Dalam tu ada pautan untuk perkhidmatan atas talian, insya-Allah dalam tu ada boleh di borang-borang yang perlu diisi ataupun jika masih ingin bertemu dengan pegawai kami. Kami ada pejabat di setiap daerah. Di Pontian, di Muar, di Johor Bahru, di Segamat dan sebagainya. Hadirlah ke pejabat SKM wilayah untuk bertemu dengan pegawai kami untuk bertanyakan apakah insentif-insentif yang boleh diperolehi, yang boleh dimanfaatkan oleh mereka. Nak kena buat temu janji terlebih dulu lah ni kan? Datang saja tak datang apa. InsyaAllah kita akan layan. Kita mengamalkan open door konsep. Pastikan ikut SOP sampai ke SKM nanti Okey, kita semakin hampir ke penghujung sesi kita pada hari ini kan. Mungkin ada soalan-soalan lain yang diajukan oleh golongan belia orang muda Johor kita ni. Okey, bilakah tarikh bantuan ataupun grant ini dibayar? Itu durasi masa selepas buat permohonan, Tuan Haji. Okey, apabila satu-satu permohonan tu kita terima, kita akan semaklah dari segi kecukupan dokumen dan perkara utama yang perlu kita lihat juga adalah pematuhan kepada akta-akta, akta koperasi dan juga akta-akta lain. Sebab bantuan dan pinjaman ini ada satu jawatankuasanya yang khas, iaitu yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian yang akan bermusyawarah pada setiap bulan. Setiap bulan lepas tu kita akan tahulah sama ada lulus atau tidak lulus, dan selepas itu akan ada perjanjian-perjanjian yang perlu kita tandatangani lah. Perjanjian ini penting sebab untuk menjaga kepentingan wang kerajaan. Wang kerajaan adalah wang pembayar cukai. Jadi untuk menjaga kepentingan tersebut, kita akan ada perjanjian supaya permohonan bantuan ataupun pinjaman yang telah penuliskan tidak disalahguna. InsyaAllah dalam tempoh dalam masa 30 hari insyaAllah akan terimalah duit bantuan atau pinjaman tersebut. Okey, jadi soalan yang terakhir untuk diajukan kepada Tuan Haji, yang mana sekiranya bagi mereka golongan belia ni pernah mendapat bantuan atau grant daripada agensi SKM sendiri, adakah mereka boleh buat permohonan sekali lagi, Tuan Haji? Okey, jawapan mudah boleh. Boleh, tapi ada syarat lah. Yang pertama tadi, yang untuk bantuan, grant bantuan tadi itu, syaratnya untuk projek yang sama kita ada tempoh bertendang selama 3 tahun. Walau bagaimanapun, jawatankuasa boleh mempertimbangkan apa saja tempoh yang dekat. Mungkin ada juga koperasi yang pernah mendapat bantuan hampir setiap tahun. Tapi sebab mereka bagus, mereka buat projek dengan baik dan telah pun proven dari segi track recordnya bagus, aktiviti yang dijalankan pun mendatangkan kesan ekonomi yang baik, jadi mereka pun mendapat bantuan. Sama juga dengan pinjaman mudah, kita beri, cuma kita nak tengok jugalah komitmen koperasi itu. Biasanya kita akan bagi tempoh sekurang-kurangnya 6 kali bayaran, dia dah boleh muat untuk memohon pembiayaan yang baru. Supaya kita nak tengok jugalah, kalau tak kita bagi nanti NPF kita tinggi juga. Kita perlu menjawab kepada pembayar cukai tadi itu. Okey. Jadi kata-kata akhir sendirilah, kalau kita nak tengok sendiri daripada pihak SKM sendiri dah ada inisiatif bantuan grant kepada golongan belia orang muda Johor. Mungkin Tuan Haji ada sendiri kata-kata kepada para penonton yang sedang menyaksikan Saujana Talk 2021 ini. Okey, Zarin, kepada penonton yang sedang menyaksikan, saya ingin menyampaikan satu berita yang saya rasa sangat menggembirakan. Bermula 1 Mac, masih panas lagi, 1 Mac 2021, akta
koperasi telah pun dipinda dan berkuat kuasa pada 1 Mac 2021. Penubuhan koperasi semakin dimudahkan. Dahulu 100 orang baru boleh tubuh koperasi. Kemudian kita kurangkan kepada 50 orang baru tubuh koperasi. Mulai 1 Mac 2021, 20 orang dah boleh tubuh koperasi. Jadi saya menyerulah belia-belia tidak semestinya menubuhkan koperasi dalam konteks keanggotaannya kawan-kawan koperasi belia. Boleh juga menubuhkan koperasi keluarga contohnya. 20 orang dah cukup. Koperasi golongan profesional tertentu pun 20 orang dah cukup. Ataupun koperasi komuniti, koperasi karyah masjid boleh didaftarkan. Dan specialnya Zarin Seksyen 8 Akta Koperasi 1993, kalau tidak cukup juga 20 orang, contohlah keluarga tu cuma ada dalam 15 orang ataupun 10 orang, kita membenarkan mengikut pengecualian khas Seksyen 8 Akta Koperasi 1993 boleh menubuhkan koperasi setakat 5 orang sahaja. 5 orang pun dah boleh tubuhkan berkuat kuasa. Baru saja berkuat kuasa ni 1 Mac 2021. 5 orang berkuat kuasa. Jadi saya serulah kepada belia-belia, tubuhkanlah koperasi, sama ada koperasi kalangan belia sendiri ataupun koperasi keluarga. Saya percaya dalam koperasi keluarga pun pasti ada yang berumur, pasti ada yang belia. Jadi itu mereka boleh dibantu dari sudut atas platform koperasi ataupun koperasi komuniti ataupun koperasi masjid dan sebagainya. Boleh kita bantu melalui platform koperasi untuk membangunkan komuniti Johor, khususnya golongan belia yang kita tahulah sekarang dalam keadaan pandemik ini agak sukar untuk mencari kerja. Kita bantu dalam cara itu. Itu saja Zarin. Baik, itu dia penerangan yang cukup padat daripada kata orang tu pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Johor. Okey, yang berbahagia Tuan Haji Fadilah bin Salim. Terima kasih di atas penerangan daripada agensi ataupun pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Mudah-mudahan ini membantu orang muda Johor yang ada di negeri Johor untuk mendapatkan bantuan untuk kata orang sama-sama kita merancakkan perniagaan yang ada di negeri Johor khasnya. Alright, jangan lupa nantikan panelis kita yang seterusnya dalam Sarjana Talk 2021. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, salam bahagia dan salam makmur Johor. Baiklah, kembali bersama untuk sesi terakhir dalam kluster keusahawanan bagi program Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor. Okey, selanjutnya kepada anda yang sedang mengikuti FB Live untuk program ini, terima kasih ucapkan, dan jangan lupa untuk anda like dan follow IG, Facebook, Twitter @Institut Dato' On, iaitu IDO. Baiklah, kita bersama dengan panel undangan kita yang cukup istimewa pada hari ini, yang mana kami ingin memperkenalkan kepada anda semua, iaitu bersama dengan pengurus Tekun Nasional Negeri Johor. Selamat datang diucapkan kepada Tuan Muhammad Shah bin Muhammad Arif
ke program kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, dan pastinya setiap agensi ataupun badan telah pun diberikan oleh pihak kerajaan negeri Johor mempunyai visi dan juga misi yang tersendiri, dan pastinya sebagai institusi peneraju pembiayaan mikro yang unggul, melahirkan dan juga membangunkan usahawan melalui pembiayaan mikrokredit yang mudah diakses. Jadi bagaimana pula dengan pihak agensi ataupun tekun nasional sendiri, Tuan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Zarin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada IDO kerana memberi peluang kepada pihak tekun nasional untuk memperkenalkan produk ataupun skim tekun nasional yang ada. Kalau kita lihat, tekun nasional mempunyai pelbagai jenis produk. Kalau kita melihat ada 12 jenis produk. Tapi hari ini insya-Allah saya akan cuba detailkan kepada golongan-golongan belia. Jadi kalau kita melihat, tekun nasional ini merupakan sebuah institusi pembangunan usahawan yang mana kita berperanan menyediakan kemudahan pembiayaan. Antaranya kepada golongan-golongan belia lah. Jadi yang mana pembiayaan yang kita menyediakan ni lebih kepada mudah dan cepat kepada golongan belia. Kita sedar bahawa usahawan hari ini memang menunggu pembiayaan yang mudah dan cepat. Mungkin Tuan sendiri boleh terangkan kepada kami di sini yang mana apakah bentuk bantuan atau grant yang ditawarkan kepada belia, khasnya kepada belia yang ada di negeri Johor khasnya, manakah kerajaan negeri Johor telah pun memberikan kata orang peruntukan kepada pihak tekun nasional sendiri. Okey. Untuk makluman, kita tekun nasional ni menyediakan dana kepada tekun negeri Johor sebanyak 56 juta untuk negeri Johor, yang mana kita telah membuat pecahan by produk, dan produk-produk yang terbaru yang kita ada terutama sekali adalah melibatkan agropreneur muda lah. Agropreneur muda ini kita menyasarkan sebanyak ataupun bernilai RM50,000 untuk golongan belia negeri Johor. Kita memfokuskan produk agropreneur muda ni, kita memfokuskan kepada belia yang terlibat dalam pertanian dan juga industri pertanian, industri asas tani. Okey, antaranya contoh kadang-kadang orang tak faham apa itu industri asas tani. Okey, saya boleh menguraikan sedikit. Industri asas tani ni lebih kepada pengusaha produk-produk ataupun kuih seperti mengusaha baulu, kuih baulu, kerepek, itu dikategori sebagai industri asas tani. Okey, kalau pertanian tu lebih kepada usahawan yang menjalankan perniagaan jangka masa pendek untuk produk agropreneur. Lebih kepada tanaman kontan, iaitu tanaman kontan itu bawah 1 tahun. Contoh jagung, pisang. Jadi yang itu adalah kategori yang mana tekun mampu ataupun boleh membiayai usahawan-usahawan seperti itu. Okey, selain daripada bantuan pembiayaan bagi usia 18 tahun hingga 40 tahun, mungkin ada juga yang 40 tahun ke atas. Mungkin Tuan boleh komen sikit. Okey, di tekun nasional ni kita ada lagi produk-produk lain seperti Siswazah Premier. Siswazah Premier ni kita memfokuskan kepada individu seperti yang berkelayakan dari sudutnya dia terdapatnya pengajian tinggi daripada pengajian tinggi, seperti dia pelajar siswazah yang melepasi diploma ataupun ijazah, dia berkelayakan untuk membuat pinjaman ataupun pembiayaan di bawah skim siswazah. Dan syarat dia adalah yang pertama, dia mestilah ada sertifikat, ada sijil sama ada diploma ataupun sijil ijazah. Okey. Ataupun syarat yang kedua, dia mesti berumur antara 18 hingga 40 tahun sahaja. Dia tidak boleh melebihi salah satu. Kalau individu tu umur 40 tahun, sertifikat dia melebihi 10 tahun, dia tidak layak. Sertifikat tu dia punya expire dia 10 tahun saja. Contoh saya belajar hari ni, CJ tu layak, dia dah grade, dia layak hingga 10 tahun saja dia punya CJ tu. Selepas 10 tahun, kita tengok pula kepada had umur dia. Kalau umur dia bawah 40 tahun, dia melayak untuk buat permohonan pinjaman tekun. Okey, itu untuk siswazah lah. Okey, bagi KPT Medak, produk KPT Medak ni di bawah Siswa Premier, kita telah bekerjasama dengan Kementerian Pengkajian Tinggi, yang mana kita telah memperuntukkan sebanyak 335,000
di negeri Johor. Kita memfokuskan produk ini di UTHM Batu Pahat terlebih dahulu, yang mana kita dalam proses melaksanakan pilot project. Pilot project ni kita nak kenal pasti dulu sama ada projek ini berjaya ataupun tidak. Jadi betul, kita memfokuskan kepada UTHM. Jadi untuk buat masa ini permohonan produk KPT Medak ini masih lagi rendah lah, oleh kerana apa, pelajar tidak dapat pulang ke kampus. Jadi oleh kerana apa, pelajar-pelajar ini dia perlu dapat pengesahan daripada pusat keusahawanan terlebih dahulu. Okey, dan jumlah pembiayaan dia adalah 1,000 hingga ke 10,000. Okey. Bagi produk yang terkini untuk tahun 21 yang mana pihak kerajaan ataupun Kementerian Keuangan telah memberi suntikan sebanyak untuk tekun sukan yang terbaru adalah produk tekun sukan sebanyak 2.03 juta. Okey, untuk negeri Johor sahaja. Okey, kita melihat tekun sukan ini merupakan satu produk baru yang mana kita memfokuskan kepada individu yang melaksanakan ataupun menjalankan perniagaan seperti pusat gimnasium, okey, pengusaha futsal, kod futsal, pengusaha padang bola, pengusaha kod badminton. Yang ini kita telah menyediakan satu bajet untuk negeri Johor tu, bagi membantu untuk usahawan tu memulakan semula perniagaan beliau. Kita tahu terkesan dengan pandemik ni, jadi perniagaan dia tutup, tak boleh buat online. Kalau orang berniaga makanan boleh buat online, tapi kalau untuk aktiviti sukan dia tak boleh buat online. Jadi terpaksa tekun menyediakan modal pusingan untuk memulakan semula perniagaan dan juga modal tambahan kepada pengusaha-pengusaha sukan ini. Jumlah pembiayaan dia antara 1,000 hingga ke 100,000. Itu dia punya syarat dia lah. Yang berikutnya kita ada lagi satu produk yang baru juga, produk latest ni, iaitu dipanggil tekun spin. Okey, tekun spin ni adalah produk sangat membantu usaha-usaha mikro dan juga belia, yang mana dipanggil skim pembiayaan informal. Skim pembiayaan informal ni senang saja kita nak faham, iaitu tanpa SSM. Yang mana belia-belia di luar sana tiada SSM ataupun tiada lesen pihak berkuasa tempatan, beliau layak untuk membuat permohonan pinjaman ini. Amount jumlah pinjaman dia bermulanya 1,000 hingga 5,000 ringgit. Itu dia punya syarat asas. Mudah je nak faham. Okey. Kita punya untuk tekun spin ni, kita mensasarkan untuk negeri Johor ataupun peruntukan di negeri Johor sebanyak 5.3 juta. Jadi saya menyerulah golongan-golongan belia yang mana diberhentikan kerja, ditambahkan perkhidmatan, boleh hadir ke pejabat tekun cawangan berhampiran. Kita ada 19 pejabat cawangan di negeri Johor. Di Johor je? Di negeri Johor saja. Jadi golongan belia, penonton-penonton di sana bolehlah pergi ke pejabat tekun cawangan, ambil borang. Ambil borang? Ambil borang, dapat keterangan. Okey, kemudian siapkan dokumen dalam tempoh 1-2 hari, hantar. Dan proses kelulusan dia mengambil masa dalam 7 ke 10 hari untuk produk spin. Produk-produk lain 21 hari. Okey. Untuk keseluruhan produk yang saya cerita daripada 1 hingga ke 5 ni, kita punya cas pengurusan dia ataupun dia panggil kadar keuntungan tekun 4% setahun. Kalau 2 tahun dah jadi 8% setahun. 2 tahun macam itulah. Jadi dia punya progres dia ni lebih mudah dan cepat proses untuk kelulusan ni. Jadi saya seru sangatlah sebab sekarang ni kita punya produk tekun spin ni masih lagi berkurangan, masih lagi orang tak tahu, masih lagi orang belum nampak. Jadi dengan adanya sesi ini, saya berharap golongan belia, golongan bukan belia dewasa datang ke pejabat tekun cawangan, dapatkan maklumat lanjut, dapatkan borang. Borang kita percuma, tak ada lantikan ejen. Okey, itu dia penerangan yang cukup detail daripada
pihak Tekun Nasional, yang mana banyak sungguh produk-produk yang telah pun diberikan, antara tekun niaga, untuk tekun sukan, banyak lagi lah. Okey, dan sedikit perkongsian untuk para penonton yang saya menyaksikan FB Live kita pada hari ini. Okey, yang mana Tekun Nasional telah pun mendapat pengiktirafan patuh syariah tuan yang mana daripada Juru Perunding Pembiayaan Patuh Syariah. Okey, yang mana pada tahun 2017 saya juga banyaklah Google tentang Tekun Nasional ni, sehingga kini semua produk pembiayaan tekun yang ditawarkan kepada para usahawan golongan belia adalah patuh syariah sepenuhnya. Okey, kita pun ada juga nak tanya dengan pihak tuan, yang mana bagaimana cara bagi mereka yang nak mohon bantuan untuk grant yang disarankan oleh pihak Tekun Nasional sendiri. Okey. Kalau kita lihat Tekun Nasional ni, dia bantuan dia berbentuk pembiayaan lah. Kita memang tidak ada menyediakan bentuk grant. Cuma yang mana pihak kerajaan memberi grant kepada tekun, tekun menyalurkan kepada usahawan ataupun golongan belia mikro ni berkonsepkan pembiayaan. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi sudut bantuan macam mana, adalah bentuk pinjaman ini tu yang mana dia perlu buat permohonan, kemudian pembiayaan tu kita akan salurkan melalui ke akaun dia. Kita akan terus ke akaun pemohon tersebut. Kemudian dia perlu bayar balik. Perlu bayar balik dalam tempoh tertentu. Kita ada tempoh bayaran balik antara 1 tahun hingga 10 tahun. Jadi memang kita tidak nafikan kita merupakan sebuah institusi kewangan Tekun Nasional berkonsepkan patuh syariah yang menggunakan konsep tawaruk. Okey. Baik, Tuan Muhammad Shah, selaku pengurus Tekun Nasional Negeri Johor, pastinya ingin kata orang insentif yang diberikan oleh pihak Tekun Nasional pastinya ada sasaran dia, ada objektif dia. Jadi mungkin ada juga yang tanya, sekiranya belia Negeri Johor khasnya ni yang mana berdaftar dengan agensi kerajaan SSM tapi tak berdaftar dengan LHDN, adakah mereka ni masih layak lagi untuk membuat permohonan bantuan ataupun macam mana tuan? Okey, kalau kita lihat syarat-syarat asas tekun ni, kita memang tak minta pun dokumen daripada lembaga hasil dalam negeri. Okey. Sebab kita faham usahawan mikro ni SSM pun ada masa dia tak ada. Betul. Kan? Betul. Jadi apatah lagi dokumen lembaga hasil dalam negeri lah. Jadi untuk syarat tekun kita tidak memerlukan apa-apa dokumen daripada LHDN. Okey, kalau tadi kita dah dengar yang mana layaklah untuk mereka. Kalau tak ada LHDN pun tak apa, tapi pastikan cubalah Okey, selain daripada tu, kita sebenarnya dah semakin hampir kan, kata orang nak sampai air ujung-ujung ni kan, rasa macam banyak lagi benda yang saya nak tanya ni bersama dengan Tuan Mat Shah. Okey, soalan seterusnya, sekiranya pernah mendapat bantuan ataupun grant daripada agensi Tekun Nasional, adakah boleh membuat permohonan sekali lagi ke macam mana tuan? Okey. Ni agak rumit sikit lah ni. Kan mungkin boleh ke minta bantuan lagi ni? Okey. Macam ni Tekun Nasional kita ada menyediakan satu pembiayaan bertindih ataupun biasa orang di luar sana dia cakap overlap. Okey. Sekiranya individu yang telah pun membuat pinjaman tekun sedia ada, kita membenarkan dia buat pinjaman atau pembiayaan overlap ataupun bertindih. Tapi dengan dua syarat lah. Syarat yang pertama, dia pastikan telah membayar separuh bayaran daripada jumlah pinjaman tu, dan juga yang keduanya syarat dia mestilah melebihi tempoh 2 tahun pembiayaan. Okey, contoh kalau individu tu dia tempoh ikat dia 5 tahun, kalau dia dah melepasi 2 tahun, dia layak untuk membuat pinjaman overlap ataupun bertindih. Tak ada masalah, boleh. Okey, jadi kita faham sangat tentang bantuan negara ni. Okey, kaedah bantuan grant ni disalurkan pula macam mana tuan? Okey. Kaedah saluran ataupun kaedah bantuan ni disalurkan melalui kita ada satu cara saja, iaitu melalui talian terus ataupun dipanggil EFT. Kita akan buat pindahan terus ke dalam akaun usahawan tersebut apabila individu ataupun usahawan tu telah menandatangani surat perjanjian dalam tempoh 5 ke 7 hari, insya-Allah duit tu dia akan pindah ke dalam akaun peminjam tersebut. Berdasarkan kepada bank juga. Ada setengah bank
yang mengambil masa lama untuk proses. Faham. Okey, jadi kesimpulannya pada hari ini bagi mereka yang inginkan peluang-peluang perniagaan serta peluang yang ada ni untuk jana pendapatan, untuk pembiayaan modal perniagaan, khidmat bimbingan, sokongan serta jaringan usahawan, anda boleh cari agensi seperti Tekun Nasional ni untuk mendapatkan bantuan. Mungkin Tuan Sri ada kata-kata orang tu kepada mereka berminat, golongan belia, orang muda Johor berminat untuk berniaga dan sebagainya, mungkin ada cara yang Tuan boleh kongsikan pada hari ini? Okey, kalau kita lihat sekarang ni, kita banyak kaedah-kaedah bagaimana memudahkan usahawan mikro ataupun golongan belia di luar sana untuk membuat permohonan. Antaranya kita yang terbaru ni, kita ada satu permohonan secara dalam talian ataupun online. Jadi tuan-tuan ataupun penonton sekalian boleh layari website Tekun. Di sana kita ada satu item yang mana boleh membuat permohonan secara online. Okey, hanya memerlukan 3 dokumen saja. Yang penting mestilah kena ada salinan IC. Okey, pastikan dia kena ada salinan SSM. Okey, dan juga kalau ada penyata bank. Okey, penyata bank ni pentinglah. Okey, untuk 3 bulan terkini. Jadi kalau pihak penonton di sana, di luar sana berminat, boleh buat permohonan secara online. Ataupun kalau nak lebih detail, nak lebih faham, boleh hadir ke pejabat Tekun Cawangan yang berhampiran. Kita ada 19 pejabat Tekun Cawangan di seluruh negeri Johor. Jadi antaranya yang terdekat adalah Johor Bahru lah. Biasa saya faham yang mana golongan belia ni kebanyakannya yang melihat sesi-sesi seperti ini, golongan-golongan di daerah Johor Bahru lah. Jadi ada 2 sesi ataupun 2 kaedah untuk buat permohonan tekun. Baik. Okey. Apapun kami nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Muhammad Shah bin Muhammad Arif selaku pengurus Tekun Nasional Negeri Johor berkongsi pandangan kata orang tu pendapat beliau tentang agensi yang diwakili adalah Tekun Nasional. Dan apapun kita dah sampai ke sesi terakhir dalam kluster keusahawanan bagi sesi hari ini. Dan kepada anda jangan lupa untuk like, follow IG, Facebook, Twitter Institut Dato' On untuk mengetahui lebih lanjut lagi, dan jangan lupa tekan button share dengan rakan-rakan anda untuk orang muda Johor, belia Johor, untuk mengetahui peluang-peluang yang terhidang pada hari ini yang disediakan oleh agensi-agensi yang terlibat pada hari ini bagi program Sarjana Talk Orang Muda Johor 2021 yang diajukan oleh pihak IDO ataupun Institut Dato' On yang berpenggalan di negeri Johor Darul Takzim. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Tuan Muhammad Shah kerana sudi hadir bagi sesi temu bual kita pada hari ini. Saya rasa macam rasa macam terkesima sebab apa, dapat tahu ada juga daripada agensi ataupun jabatan yang memberi ataupun menyediakan peluang-peluang perniagaan kepada golongan belia yang ada di luar sana. Terima kasih Tuan. Sama. Alright, jangan lupa kita akan jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Untuk anda jangan lupa teruskan bersama kami dalam Sarjana Talk 2021 Orang Muda Johor. Assalamualaikum.